muka dan imbasan 10 jari untuk memuat naik informasi ke dalam sistem berkenaan. Beliau berkata usaha itu juga selari dengan pelan transformasi TH, iaitu Hijrah 24 ke kerja teras haji. Usaha digitalisasi dalam pengurusan haji akan diberi penekanan. Apapun itu antara sarana oleh pihak Lembaga Tamu Haji untuk memuat turun pada jemaah-jemaah kita nanti Saudi Visa Bio. Semoga urusan nanti dipermudahkan di pintu masuk Arab Saudi nanti, insyaAllah. Okay? Terus bersama-sama kami legasi seketika nanti. Kita akan bawakan bersama dengan Dr. Wan Nurul Izzah Wan Hussein, pensyarah Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Peluang selepas SPM. Peluang yang macam mana? Peluang apa? Kejap lagi kita dengarkan. Ini dia Voices of Ummi Ramadan. Sekeluarga bersahur bersama, kerana Allah kita berpuasa. Inilah kewajiban dalam rukun Islam. Ramadan, Ramadan, bulan yang teristimewa, segala ibadah berganda pahala. Ramadan, Ramadan, bukan hanya menahan lapar, masanya untuk meningkatkan iman kita agar diredha Allah. Bulan anugerah untuk kita semua, rebutlah keberkatannya. Solat tarawih, berzakat, bersedekah, semoga kita bertemu Lailatul Qadar. Ramadan, Ramadan, bulan yang teristimewa, segala ibadah berganda pahala. Ramadan, Ramadan, bukan hanya menahan lapar, masanya untuk meningkatkan iman kita agar diredha Allah. Ramadan, 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 Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya diikin. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. 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 Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira.
صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا Ya Allah, رب اغفر لي ampunkanlah diriku dan kedua ibu bapaku وارحمهما dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mendidikku semasa kecil. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin fil awwalin wal akhirin وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Lahad Datu 107.3 FM. Anda kini sedang mendengar Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz Haji Osman. Oh Tuhanku, aku datang kepadamu. Oh Tuhan
جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد Tuhan terimalah taubatku, ampunkanlah dosa-dosaku, hanya padamu Tuhan ku mohon keampunan. Tuhan terimalah taubatku, ampunkanlah dosa-dosaku, hanya padamu Tuhan aku merayu. Oh Tuhanku, aku datang kepadamu. Oh Tuhanku, ku bawa dosaku bersamaku. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terus bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anda terus ikuti kami bicara untuk ekspresi IKIM. Hari ini Rabu pertemuan kita untuk kita bawakan satu lagi diskusi kepada anak muda, adik-adik pelajar saya ni. Dan insyaAllah malam ini dah selesai ke agaknya SPM adik-adik kita ni kan. Dah Alhamdulillah ada pun guru-guru yang dah start menanda kertas peperiksaan anda. Dan insyaAllah kali ini kita bawakan peluang selepas SPM. Nak tahu jugalah apa peluang-peluang yang ada untuk adik-adik saya teroka selepas ini dalam bidang pengajian untuk masuk ke institusi pengajian tinggi mungkin. Dan insyaAllah kita nak dengarkan banyak perkongsian bersama-sama dengan tetamu yang saya bawakan pada kali ini merupakan Dr. Wan Nurul Izzah Wan Hussein, Pensyarah Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dan pun bersama-sama kita dalam talian waktu ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat kita hari ini? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah banyak yang kita nak dengarkan diskusi daripada doktor berkaitan dengan tajuk kita peluang lepas SPM ini. Macam mana adik-adik kita nak ambil peluang untuk sama-sama menyambung pengajian. Cuma kadang-kadang mereka ni tak tahu nak pilih yang mana. Dan kadang nama apa ni? Jurusan pun dia pun tak faham juga jurusan ni apa pula nanti belajar dan apa pula peluang pekerjaan yang boleh mereka teroka selepas belajar nanti kan. InsyaAllah kita nak bersama dengan Dr. Wan Nurul Izzah kurang lebih 30 minit ini untuk kita dengarkan diskusi yang mana doktor pernah menulis dalam artikel bulan lalu berkaitan dengan peluang melanjutkan pelajaran lepasan SPM. Saya kira menjadi bahan bacaan untuk bukan sekadar adik-adik kita yang menduduki di SPM dah selesai dah. Kita harap menjadi bahan bacaan untuk pelajar-pelajar yang dah mula dari masuk tingkatan 4. Sebelum nak masuk tingkatan 4 pun sebab ada jurusan-jurusan yang perlu mereka pilih dari tingkatan 4 lagi. Cabang-cabang mereka itu. Jadi kita nak tahu jugalah kan macam mana. Jadi boleh jadi bahan bacaan dan kita harap juga ibu ayah keterbukaan mereka untuk membaca ini agar menjadi panduan bagaimana nak latih anak-anak untuk buat keputusan mereka dan juga anda sebagai ibu bapa untuk membimbing mereka dalam setiap keputusan yang mereka ambil lah. InsyaAllah kita bawakan diskusi ini. Anda boleh menonton terus melalui Facebook kami IKIM FM. Komen bagaimana anda menentukan untuk anak anda sambung apa, ataupun adik-adik Faiz bagaimana penentuan untuk masuk bidang pengajian selepas SPM ini, bagaimana boleh kongsikan di ruang komen insyaAllah Facebook maupun YouTube kami. Dan insyaAllah doktor kita nak cerita panjang. Doktor kini berada di UPSI dan mungkin doktor nak boleh kenalkan dirilah kepada pendengar kita doktor.
Okey, sekarang ni saya berkhidmat di Universiti Pendidikan Sultan Idris sebagai pensyarah di Jabatan Psikologi dan Kaunseling. Okey. Apa nama Jabatan Psikologi dan sebelum ni Psikologi dan Kaunseling. sebelum ni pengajian PhD-nya Pengajian PhD-nya dalam bidang psikologi juga. Okey, dan alhamdulillah insya-Allah banyak yang akan kita dengarkan. Ini berkaitan dengan psikologi anak-anak kita lah. Selepas ini nak sambung pengajian, adakah peer pressure-nya, bagaimana dengan parents yang akan memberi galakan untuk anak-anak mereka sambung pengajian, banyak yang akan kita dengarkan. Dan kita nak tahu jugalah kriteria untuk anak-anak ini untuk memilih bidang pengajian untuk sambung pengajian selepas mereka tamat pada SPM. Ini satu dunia yang berbeza lah doktor. Cuma kalau mereka ambil STP, STAM itu mungkin tak nampak jauh beza sebab masih lagi di bangku sekolah. Cuma kalau masuk diploma ke, masuk degree terus ke matrikulasi ke, jadi kita nak tahu jugalah persediaan A-level pun mungkin berbeza kan. Jadi kita nak tahu juga doktor macam mana, apa kriteria untuk mereka ini pergi. Okey, actually kriteria tu berbeza mengikut kita bercakap mengenai syarat kelayakan. Syarat kelayakan untuk masuk ke universiti ataupun di kolej-kolej universiti ataupun di pusat matrikulasi ataupun pusat asasi. Okey, sebenarnya syarat kelayakan tu berbeza mengikut jurusan masing-masing. Okey, tapi apa pun kebanyakan kebanyakan bidang memerlukan calon tu mencapai tahap kelayakan yang minimum. Okey. Tahap kelayakan yang minimum biasanya syarat dia tu, ini syarat yang minimum tau. Okay. Biasanya ada 4 subjek teras yang kita perlu dapat sekurang-kurangnya grade C cantik. Okey, iaitu bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, matematik dan sejarah. Okey. BM, BI, Maths, sejarah. Matematik model lah maksud saya. Okey, ini syarat kelayakan yang minimum. Okey, iaitu C. Tapi sebaik-baiknya kalau boleh cubalah target untuk dapat A untuk kesemua 4 subjek teras ni. Okey, sebabnya selalunya biasanya bila mana keputusan UPU keluar, ada je yang mak ayah tanya kita, mak ayah komplain. Okey, dekat sini dia tulis syarat dia sejarah at least C. Okey, tapi kenapa anak saya tak dapat masuk dekat opsi? Okey, betul anak puan cukup syarat, tapi memandangkan calon lain, beribu-ribu calon lain yang dapat A, sudah tentu panel akan pilih calon yang dapat grade lagi tinggi saya. Okay. Tapi apapun cubalah sedaya upaya untuk subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sejarah, cuba skor dapat A dan at least C. Dan andainya kita nak sambung belajar dalam bidang sains, aliran sains, okey, pastikan subjek-subjek option sains tu, contohnya macam biologi, kimia, yang tu pun seelok-eloknya kita skor A. Dan andainya kita nak sambung belajar dalam bidang perakaunan, okey, so subjek perakaunan, ekonomi, yang tu kalau boleh cubalah skor untuk dapatkan A. Okey, so subjek teras kita kena jaga, yang 4 yang wajib tu, dan juga subjek pilihan lain yang mengikut bidang yang kita nak ambil nanti pun kena jaga juga. Jangan kesampingkan lah. Dia kata saya minat matematik, tapi matematik je yang cemerlang kan, bahasanya mungkin kurang, jadi itu pun akan dikira. Ada je yang macam tu, contohnya BM dapat C, tapi AdMed dapat A. Okey. So kalau boleh bagi balance lah, subjek yang teras dan juga subjek yang pilihan tadi, yang elektif tadi. Beza betul matematik dia, matematik tambahan dapat A tu macam cakap pakai nombor dah. 10 10 10 10. Ada je macam tu kan doktor. Apa pun banyak yang bakal kita dengar kupasan dalam tajuk kita pada kali ini untuk peluang melanjutkan pelajaran selepas SPM ini. Dan ada sikit lah ni lari sikit nak tanya juga doktor. Ada orang cakap tak apalah SPM macam tu, nanti buat lagi cemerlang lebih masa akan datang. Macam mana doktor? So SPM ni Mila dia macam gatekeeper kan, nak masuk ke mana-mana bidang. Jadi macam mana pula doktor kalau adalah yang berkata begitu?
Okey. Contohnya andainya kita punya pesan SPM tu tak cemerlang sangat lah kan. Kita tak perlu risau sebab sebenarnya dekat Malaysia ni ada sangat banyak peluang untuk kita sambung pengajian. Okey, andainya keputusan tu kurang cemerlang, okey, kita boleh pilih laluan yang bermula dengan sijil. Okey, selepas SPM dulu sijil, lepas sijil ambil diploma, lepas diploma barulah kita ambil ijazah sarjana muda. So laluan dia tu mungkin panjang sikit lah. Okay. Tapi kita bukan nak tengok laluan tu, kita nak tengok the ending tu macam mana. Betul. Okay, so jangan sedih. Jangan sedih. Adanya keputusan tu kurang cemerlang sebab peluang tu still ada. Peluang tu still ada. Mungkin pelajar yang cemerlang tu dia akan terus daripada SPM ambil asasi setahun. Terus degree kan. Betul. Okay, tapi kalau yang kurang cemerlang tu mungkin boleh bermula dengan selepas SPM ambil sijil dulu, daripada sijil lepas tu ambil diploma, selepas tu lah baru sambung ke ijazah sarjana muda. Itu antara orang kata yelah, walaupun SPM itu kurang bernasib baik tapi penting untuk mengambilnya sebab itulah laluan kita selepas ini. Nak gate-nya tu lah, nak pergi mana, nak kerja terus ke, nak ambil sijil dulu dan sebagainya. InsyaAllah kejap lagi kita nak tahu jugalah peluang-peluang untuk sambung pengajian ni dalam bentuk yang bagaimana ada untuk adik-adik kita ini. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus dengarkan Legasi, tonton terus di Facebook dan juga YouTube kami IKIM FM YouTube dan channel YouTube IKIM FM di Facebook dan juga YouTube kami IKIM Media. Kembali selepas ini dalam Legasi, peluang selepas SPM. Lembah Kelang 91.5 FM. Berbahagia yang meraih kehadirannya, telah dijanji bulan yang sungguh istimewa, Ramadan yang dinanti menjengah kembali dan takkan aku biarkan ia berlalu pergi. Ramadan berpuasa dapat dahaga sucikan jiwa, Ramadan tambah ibadah tingkatkan sabar kumpul pahala, Ramadan banyak sedekah ringankan beban bantu yang susah, Ramadan baiki diri hiasi dengan sifat mahmudah. Yang meraih kehadirannya, telah dijanji bulan yang sungguh istimewa, Ramadan yang dinanti menjengah kembali dan takkan aku biarkan ia berlalu pergi. Ramadan berpuasa dapat dahaga sucikan jiwa, Ramadan tambah ibadah tingkatkan sabar kumpul pahala, Ramadan banyak sedekah ringankan beban bantu yang susah, Ramadan baiki diri hiasi dengan sifat mahmudah. Ramadan yang dinanti pastikan berlalu pergi, takkan aku biarkan ia pergi ditangisi.
Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Aku takut kutuh buku di depan Kaabahmu. IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. Suri ranjau dan dana. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Terima kasih anda yang terus setia bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Legasi kita peluang selepas SPM, kita bawakan bicara kita pada kali ini untuk adik-adik saya yang dah selesai SPM-nya. Alhamdulillah, kita doakan semoga sukses selepas ini. Apa pun pilihan yang anda laksanakan di tangan anda itu sendiri, insyaAllah kita harapnya sesuai dengan jiwa masing-masing untuk sambung pengajian. Dan insyaAllah kita nak sama-sama dengarkan diskusi bersama Dr. Wan Nurul Izzah Wan Hussein, merupakan pensyarah Fakulti Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kita bawakan pada kali ini untuk legasi kita. Dan doktor tadi dah sebut tentang ada jalan-jalan untuk sijilnya kan, ada sijil tinggi lah, sijil tinggi STP, STAM, ada lagi diploma, ada matrikulasi, asasi dan sebagainya. Itu antara cabang-cabang yang boleh adik-adik kita ini tuju. Cuma kan doktor, kadang-kadang dilemanya macam saya sendirilah, pengalaman saya sendiri. Ni tahun berapa saya betul ingat tahun bila, lama sangat dah, Abang Faiz dah tua. Jadi macam tua sungguh, sampai lupa tahun bila ambil SPM-nya. Jadi saya pun ada dilema yang sama, nak memilih. Kita tak tahu macam mana kita punya jawapan tu, adakah mengikut kriteria. Satu lagi, adakah grade tahun tu draftnya diturunkan ke, grafnya naik ke, kita pun tak tahu. So tak tahulah A-nya berapa ketul, B-nya macam mana, C cantik itu pun tak tahu yang mana kan. Jadi bila dah nak masuk tahun baru, tahun ni tahun baru pun berbeza dah, bermula bulan 3 kan, sesi persekolahan. Kalau nak mulakan SPM, STAM maupun STPM, saya dilema waktu itu adalah sama ada nak menunggu terus keputusan kemasukan ke universiti ataupun sambung ke sijil tinggi. Jadi akhirnya saya memilih untuk jalan sijil tinggi untuk melanjutkan pengajian. Tapi satu lagi dilema selepas dah sambung tu, bila kawan-kawan dapat tempat dan saya tak dapat ke mana-mana IPT, kita rasa macam downnya, teruknya keputusan waktu tu. Tu pun satu dilema. Jadi nak tahu jugalah doktor, macam mana nak pilih yang sesuai itu ketika itu, waktu dah ketika itulah. Oh, maknanya kalau DJ Faiz macam pengalaman dulu, DJ Faiz selepas SPM ambil STPM lah. Saya ambil STAM. Saya tinggi agama. Ambil STAM. Betul. Ambil STAM. Ustaz ni, Allah, Ustaz ni. Aduh. Saya ambil STAM. Tapi dilema ketika itu. Nak teruskan STAM sebab STAM perlu mendaftar di awal tahun kan, keputusan universiti keluar dalam bulan 3. So adakah perlu tunggu ataupun nak perlu masuk STAM itu? So tak tahu juga waktu tu kan, ketika itulah. Jadi macam mana? Lepas tu yang STAM tu habis ke tak? Alhamdulillah habis. Berjaya tamat dan masuk ke universiti menggunakan sijil STAM lah. Okey, ini mumtaz lah, sijil mumtaz lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ustaz yang hebat ni. Allah. Okay, so macam DJ Faiz, selepas STAM, dapat sijil STAM, terus masuk ke universiti, untuk degree Betul. Saya memilih di luar sikit lah pada bidang pengajian Islam itu. Saya memilih komunikasi di Universiti Utara Malaysia dan Alhamdulillah dapat dekat situ ketika mengisi UPU itu. So memang bidang itulah setelah STAM itu. Jadi kita tahu jugalah guide macam mana untuk adik-adik kita ni doktor nak pilih. Kalau ambil STP takut tracknya lambat. STAM Alhamdulillah setahun. Tapi nak masuk matrik tak tahu pula macam mana lepas ke tidak kan. Jadi macam mana doktor? Okey, sebenarnya untuk lepasan SPM kita ada banyak laluan, ada banyak cabang. Okey, contohnya kita boleh pilih untuk ke matrikulasi. Okey, yang pertama matrikulasi. Kita ada matrikulasi, ada asasi, pusat asasi. Lepas tu kita boleh terus sambung diploma ataupun macam DJ Faiz tadi ambil STAM ke STPM ke ataupun yang sama level dengannya lah. Dan juga option yang kelima, kita boleh ambil sijil teknikal ataupun vocational. Okay, so kita ada 5 pilihan. Ada 5 pilihan. Sama ada nak masuk matrikulasi ke, asasi ke, nak sambung diploma ke, STPM ke, ataupun nak ambil sijil dulu. Okey, selalunya untuk kita pilih laluan tu,
kita kena tengok juga kita punya keputusan SPM tu. Okey. Biasanya pelajar-pelajar yang cemerlang, kaunselor kat sekolah tu akan galakkan dia untuk apply matrikulasi ataupun pusat asasi. Biasanya matrikulasi tu ada yang tempoh khusus untuk setahun. Okay, so laluan tu akan lebih cepat lah. Lepas ambil SPM, matrikulasi 1 tahun, terus boleh sambung ke peringkat degree pula. Dan andainya keputusan tu kurang cemerlang ataupun kita rasa macam sayang sangat dengan sekolah tu, okey. Kat sekolah tu. Ada juga macam tu Ada yang macam tu. Saya nak tinggal Cikgu Faiz cakap dia kan. Okay. Boleh stay kat sekolah tu, boleh ambil STPM. Dan selepas STPM tu, dapat segi STPM tu, bolehlah kita mohon untuk universiti pula. Okay. So kita ada 5 pilihan lah, sama ada nak ambil matrikulasi atau asasi atau diploma atau sijil STPM ke, STAM ke, sama level dengannya lah. Dan juga yang option kelima adalah ambil sijil teknikal ataupun vocational. Okey, itu pilihan-pilihan yang ada kan. Satu lagi yang tadi saya sentuh berkaitan dengan ini psikologinya macam mana, doktor. Kita contohlah dah tamu pengajian dalam bidang sayang sekolah tadi macam doktor sebut kan. Kalau dah sayang sekolah tu, so kekal dekat situ, STP ambil dekat situ, STAM ke ambil dekat situ bersama dengan kawan-kawan lain. Tapi kawan-kawan lain bulan 3 dah dapat keputusan, dapat asasi, dapat diploma dan sebagainya. Jadi mereka pun keluar. Jadi kita dah serba salah dah. Kita tak dapat pilihan mana-mana, nak stay mental down dan sebagainya sebab kawan rapat tadi dah tak ada. Mungkin stay sebab kawan rapat, jadi kawan tu pula dah ke mana dah pergi sebab memikirkan cita-citanya. Jadi macam mana waktu tu nak bersedia mental untuk kita teruskan perjuangan kita di laluan kita tu? Okey, yelah, kadang-kadang kita target SPM dapat keputusan yang cemerlang kan. Tapi tiba-tiba juga sebaliknya. Okey, tak apa. Chill je, bertenang. Sebenarnya laluan tu masing-masing berbeza, rezeki masing-masing, betul tak? Betul. Okey, tapi ambil STPM juga adalah jalan untuk ke universiti. Tu tak payahlah risau. Sebab STPM tu adalah kan sijil tinggi. So dengan STPM juga kita mampu menggunakan sijil STPM tu untuk mohon masuk ke universiti. So tak payahlah risau. Okey. Semuanya layak dapat degree, cumanya beza lagi sikit cepat ke lambat dia. Tu je. Ini bukan perlumbaan lah kan, siapa nak habis dulu. Bukan perlumbaan. Dan andainya kita tak pasti nak ambil kos apa ke apa, ada baiknya kita berjumpa dengan kaunselor sekolah dan buat assessment mengenai personality kita, minat kita, impian kita, supaya bidang yang kita pilih tu konsisten dengan personality dan juga minat kita. Okey, ini nak masuk tentang bidang yang diminati. Inilah doktor memilih kan. Satu, bidang yang diminati, setengah orang minat sangat nak jadi doktor, tapi tingkatan 4-nya dah salah jalan, masuk ke susasteraan ke ekonomi ke, jadi dah tak ada lah laluan tu, dah kita kena tolak tepi. Sebab tu waktu sekolah dulu cikgu kata 3 pilihan kerjaya. So boleh pilih lah mana satu yang betul-betul anda rasa sesuai dengan akademik, dengan minat dan sebagainya. Satu itu berkaitan dengan minat, dan kita memang menggalakkan pelajar-pelajar untuk ambil jurusan yang mereka minati, sebab mereka yang akan duduk belajar dekat situ 3 tahun ke 4 tahun ke kan. Dan satu cuma bezanya sekarang kan doktor, ia kadang-kadang orang menjadikan masuk ke IPT, masuk jurusan apa, ia sebagai satu perlumbaan ataupun perbandingan. Jadi macam mana nak pilih sama ada nak ikut apa yang mak ayah suruh ambil, jurusan apa, ataupun sendiri punya cita-cita lah, keinginan yang sangat tinggi nak ambil ni tapi bertentangan pula dengan apa yang mak ayah kita suggest. Okey, ini kiranya macam dilema lah kan. Dilema betul. Sama ada nak pilih impian mak ayah ke ataupun nak pilih impian diri sendiri. Dia impian mak ayah betul. Kalau macam DJ Faiz dulu, siapa yang pilih untuk ambil ijazah dalam bidang komunikasi tu? DJ sendiri tu ataupun mak ayah yang tolong pilih? Saya sendiri. Okey, DJ sendiri yang pilih. Time tu mak ayah okey ke mak ayah mak cakap, ala-ala ambil STAM, ambil je lah degree dalam pendidikan Islam? Saya
Sebab mereka pun yalah yang diorang suruh untuk saya sambung pengajian ke Timur Tengah kan, tapi sebab saya memang minat dalam bidang komunikasi, jadi susahlah untuk saya di situ. Jadi saya teruskan dalam bidang inilah. Alhamdulillah diorang okey, restu dengan apa pilihan yang saya buat. Tapi awal tu adalah juga perbincangan yang ini hasrat mereka, ini hasrat saya. Jadi berbincang itulah ada di situ. Jadi sekarang ni macam mana doktor kalau adik-adik kita ni? Okey, betul lah apa yang dia cakap tadi. Perbincangan tu penting. Okey, diskusi tu penting bila mana ada konflik di antara minat mak ayah dan juga minat cikgu. Okey, kita kena faham. Setengah mak ayah tu dia dah pilih dah laluan kerjaya untuk anak dia. Okey, ibu nak, okey, Along besar nanti jadi ni, jadi cikgu contohnya kan. Dan si anak pun lain kehendak dia. Tak nak jadi doktor contohnya kan. Okay, so apa yang kita perlu buat? Kita nak ikut cakap mak ke ataupun nak ikut kita punya impian sendiri? Okay, saya nak tanya kat sini kan, yang nak belajar tu siapa? Si mak ke si anak? Siapa yang buat si assignment tu kan? nanti? Siapa yang buat assignment tu nanti? Siapa yang kena pergi kelas nanti? Si anak. Minat belajarnya si anak. Tapi saya yakin kita semua faham kan, mak ayah kita adalah pintu syurga kita. So penting juga kita nak dapatkan redha dan juga restu daripada mak ayah kita. So kat sini bila mana berlakunya konflik kecil macam ni, okey, nak pilih kos apa, mak suruh anak jadi peguam tapi anak nak jadi cikgu. Okey, ada baiknya duduk bincang sama-sama. Okey, apa yang kita nak capai? Okey, tapi sebenarnya sebagai mak ayah, andainya kita nak tetapkan kejayaan untuk anak kita, ada baiknya kita bagi dia galakan, sokongan, bimbingan sejak daripada si anak tu masih kecil lagi. Bukan waktu nak pilih UPU tu. Bukan masa dia kata 5 selepas SPM, bukan masa nak review, tapi daripada kecil lagi, daripada kanak-kanak lagi. Sebab kalau kita lihat kan, sebagai contohnya kisah Sultan Muhammad Al-Fatih. Okey, jika kita lihat bagaimana ibu kepada Sultan Muhammad Al-Fatih tu memberi didikan, sokongan kepada anak dia untuk jadi panglima tentera yang hebat. Okey, jika kita lihat kan, ibu kepada Sultan Muhammad Al-Fatih ni setiap hari dia akan beritahu ke anak dia, wahai anak, besar nanti jadilah seorang askar. Bukan askar private je, jadilah panglima tentera yang hebat. Okey, yang mampu menawan kota Konstantinopel. Okey. Dan si ibu ni juga diceritakan bahawa ibu kepada Muhammad Al-Fatih tu, setiap hari ibu dia akan bawa dia keluar daripada istana dan menuju ke tebing. Okey, dekat tebing tu ibu dia akan beritahu kat dia, okey, lihat di sana adalah terletaknya kota Konstantinopel. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, suatu hari nanti kota Konstantinopel akan ditawan oleh tentera Islam. So, jika kita lihat bagaimana si ibu kepada Muhammad Al-Fatih tu setiap hari dia bisikkan dekat telinga anak dia, dia bagi motivasi. Okey, dia bawa anak dia keluar tengok kawasan tu kan. Okey. Dan itu adalah contoh yang baik yang boleh diikuti oleh mak ayah di luar sana. Kalau kita nak anak kita jadi tentera Islam yang hebat, daripada kecil lagi kita dah bagi dia sokongan, galakan, bimbingan. Okey, janganlah pula tunggu umur dia masuk 10 tahun barulah nak bagi dia pilih jalan yang mana. Okey, sebab time tu mungkin si anak tu dah ada pilihan dia sendiri. Itulah dia. So, bimbingan awal tu penting. Pendedahan awal tu sangat penting sebenarnya. Tak salah ibu ayah nak anak dia jadi sekian-sekian. Kita pun nak anak kita jadi seorang manusia yang hebat kan dan sebagainya. Macam doktor sebut tadi, panduan dan galakan sebab mereka masih kecil. Mereka masih perlukan bimbingan. Jadi kita bimbinglah mereka dari kecil. Kalau itulah corak dan jalannya, maka pilihlah jalan itu dan sesuaikan mereka ikut apa yang kita inginkan mereka jadi kemudian hari, insyaAllah. Terima kasih doktor untuk diskusi. Kita ada satu lagi poin yang akan kita dengarkan selepas ini. Ada pula sekarang ni trendnya bila dah
PDPR hari tu kan, duduk dekat rumah dan sebagainya. Ada juga pelajar-pelajar kita yang milih untuk buat kerja sambilan dan dapat duit, pegang duit dengan seronoknya. Kadang-kadang setengah orang kata tambah pula kerajaan baru perkenalkan gaji minimum. Ni bila keluar degree itu je nampak gajinya, sedangkan buat hantar makanan, delivery dan sebagainya, gaji tinggi, lumayan. Jadi kita nak tahu jugalah dilema itu pula selepas ini. Kembali seketika nanti bersama dengan Legasi. Peluang selepas SPM ni, peluang ada, tapi peluang yang bagaimana dan bagaimana kita nak manfaatkan peluang itu. Kembali seketika nanti. Sah dah solat? Dah, Mak. Apa Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Bersedekahlah. Sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan kita melakukan sedekah. Jom bersama-sama dalam pembinaan Masjid Yusof Kampung Sungai Pusu Gombak. Anda boleh terus menyalurkan sumbangan ke akaun Bank Islam 1416 2011 000 520. Jom sedekah. Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali baru nak dengar. 3 kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017 345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad sehingga 30 April 2022 sahaja. Jimat berganda-ganda. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Terus ikuti siaran kami tak kira di mana juga anda berada. Yang sedang memandu tu hati-hati. Kami doakan anda selamat sampai ke destinasi. Sambil dengarkan Radio IKIM, Legasi kita bawakan peluang selepas SPM bersama Dr. Wan Nurul Izzah Wan Husin, pensyarah Fakulti Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kita bawakan kali ini diskusinya dan kita dah dengar tadi peluangnya, bagaimana nak selesaikan konflik, bagaimana hasrat ibu ayah dan juga cita-cita yang diimpikan oleh anak-anak ni sedari kecil lagi kan. Cita-cita mereka boleh dipengaruhi oleh pelbagai. Kadang-kadang karakter-karakter dalam filem, dalam drama yang ditunjukkan pun boleh membentuk impian dan juga cita-cita mereka di masa datang, masa depan. InsyaAllah kita nak dengan satu lagi dilema hari ini, yang mana adik-adik kita dah 2 tahun hari tu kan tak dapat lagi mengikuti pengajian secara formalnya, secara selesa dan kondusif di universiti. Kalau orang kata tak kenal lagi library tu nak masuk ikut mana, rak apa yang buku ini kan. Jadi itu satu dilema. Dan dalam masa yang sama ketika mereka berada di rumah, ada setengah pelajar memikirkan untuk dapatkan extra income untuk bantu keluarga kan, buat private hire ke, mungkin pergi buat delivery dan sebagainya. Itu mendatangkan untung. Dan ada juga hari ini yang influencer di media sosial tak masuk lagi IPT, dah menjadi influencer, dah mendatangkan income yang tinggi, yang besar dan sebagainya. Jadi macam mana peluang yang ada untuk mereka sambung, untuk mereka selepas SPM sebelum nak dapat ke IPT? Kadang mak ayah nak juga anak-anak sambung dalam pendidikan formal selain daripada dapat income, tapi dalam masa nak tunggu keputusan ke universiti ataupun matrik dan sebagainya, ada sengga masa yang mungkin lama juga. Jadi bagaimana mereka boleh manfaatkan waktu itu, doktor? Kita tak nak ketika itu mereka memikirkan soal wang sehingga mengabaikan aspek pendidikan kan. Macam mana benda ni? Okey, yelah daripada SPM sehinggalah keluar keputusan tu ada masa lebih kurang 4 hingga 5 bulan. Betul lama kan? Betul juga kan? Lama tu apa kita nak buat? Makan tidur je tu macam mana kan? Okey, andainya kita nak buat persediaan untuk masuk ke universiti, okey,
apa yang dia cakap tadi tu ada betulnya. Boleh juga kerja part time sambil-sambil tu kan. Kerja part time cari duit sebab nanti nak daftar universiti perlukan duit. Betul. Perlukan duit. Okey. Tapi ada juga bagusnya sambil-sambil kerja part time tu juga ada bagusnya kita tingkatkan penguasaan bahasa kita, especially bahasa Inggeris. Okay, kenapa? Sebab sekarang ni kebanyakan universiti, tak kisahlah universiti awam ke swasta ke, kebanyakannya menggunakan medium bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Dan saya lihat penguasaan bahasa Inggeris sangat penting sebab kadang-kadang pelajar tu cerdik kan, pelajar cerdik. Tapi bila soalan dalam bahasa Inggeris, dia terus macam tak nak jawab. Okay, so kat sini masa yang ada tu cubalah manfaatkan sepenuhnya untuk menguasai pelbagai bahasa, terutamanya bahasa Inggeris. Dan kena faham juga, okay, contohnya kan kalau macam di UIAM, setengah kos tu kalau macam kos usuluddin ke fikah ke, ilmu fikah ke, syariah ke kan. Okay, kos-kos tu, kos bidang agama tu diajar dalam medium Al-Lughatul Arabiyyah. Okay, so kat sini, okay, andainya kita ada minat nak sambung degree dalam bidang usuluddin kat UIAM ke contohnya, dan kita tahu kita punya bahasa Arab tu belum betul-betul tahap excellent, okay, ada bagusnya kita tingkatkan penguasaan bahasa Arab tu. Okay, so kat sini lagi satu plan tu penting lah kan. Okay, plan. Okay, tingkatkan penguasaan bahasa. Okay, dan yang seterusnya, okay, kita kena ada apa kita panggil lah, persediaan psikologi ataupun persediaan kita untuk masuk universiti. Okay, kita kena faham campus life. Okay, university life tu tak sama dengan kehidupan kat sekolah dulu. Kat sekolah dulu mungkin cikgu banyak suap kan, cikgu banyak bagi itu ini, cikgu yang bagi bahan. Tapi masuk universiti nanti semuanya kita kena buat sendiri. Okey, bahan cari sendiri, baca sendiri, analisa sendiri. Okey, so kat sini kita dah kena ada persediaan psikologi, persediaan mental untuk hidup secara berdikari, independen. Dan zaman sekarang ni apa yang saya perasan, biasalah saya tengok kan, assignment tu apa, kena hasilkan video, okey, hasilkan emoji, lepas tu videokan emoji tersebut kan, kena hasilkan video, kena buat poster. Okey, so ada baiknya juga kita tingkatkan kita punya kemahiran IT. Sebab nanti kat universiti nanti kita nak buat assignment yang berbentuk macam tu kan. Okey, so daripada sekarang ni dah boleh mula berjinak-jinak lah dengan bidang IT tu, supaya nanti dekat universiti senanglah kita punya kerja untuk siapkan assignment tu. Itu antara peluang yang boleh adik-adik saya manfaatkan. Ada selang masa beberapa lama ini selepas SPM untuk sama-sama tingkatkan kemahiran lah, supaya masuk nanti jadi skillful dengan macam-macam orang pensyarah suruh ini. Alhamdulillah anda boleh tahu, walaupun tak excellent tapi kita tahu kemahiran-kemahiran asas yang boleh kita manfaatkan ketika kita dalam bidang pengajian. Terima kasih doktor untuk kesempatan waktu bersama-sama kita untuk kita sembang-sembang tentang peluang selepas SPM ini. Ada kesempatan kita bicara lagi untuk lain bicara. Kita mungkin nak sebut tentang psikologi anak-anak muda, remaja kita hari ini bagaimana kan. Mungkin selepas ini insyaAllah kita boleh bicarakan. Terima kasih doktor untuk kesempatan ini. Apapun, salam Ramadan, kita tak lama dah insyaAllah. Semoga dapat betul. Semoga dapat kita beramal dan masuk di bulan yang penuh dengan keberkatan ini insyaAllah. Jumpa lagi doktor insyaAllah. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Terima kasih juga untuk anda yang terus menonton menerusi Facebook dan juga YouTube. Dan tonton balik nanti dekat Facebook dan YouTube. Terima kasih yang berkongsi komen. InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa lagi. Dan Ramadan ini kita berehat seketika untuk siaran 9 malam. Kita beri haluan untuk siaran solat sunat tarawih yang akan kita bawakan dari Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say all you want, but I won't give in. You can call me what you want. I will never let go of my faith. In the face of all the struggles, in the face of all the hate, I will show you truth of what you misrepresent. Propageons la paix sur ces terres.
famille, ces dieux qui nous rassemblent. On est tous descendants des Vedatans. Sebar Islam seluruh dunia, semai kasih cinta sejahtera. Luas ilmu Tuhan hamparkan, bukalah hati dan terimalah pandangan. Why can't we all be as one? Let's stand together everyone. Meraihkan perbezaan, hormat dan sayang semuanya. Pamit keindahan cara hidup kita. استجب دعاءنا يا الله. Why can't we all be as one? Let's stand together everyone. Meraihkan perbezaan, hormat dan sayang semuanya. Pamit keindahan cara hidup kita. Why can't we all be as one? Let's stand together everyone. Let us celebrate our difference, respect and love for all. Let them see the beauty of our way of life. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. SOP yang dibangunkan dalam mendepani pandemik COVID-19 adalah untuk memastikan agar kemungkinan berlakunya jangkitan dapat dikurangkan. SOP ini bukan satu halangan ke atas hak kita sebagai individu, sebaliknya sebagai satu langkah pencegahan yang proaktif untuk menjaga kemaslahatan awam yang lebih besar. Pembudayaan SOP ini atau apa yang diistilahkan sebagai kebiasaan yang baru, the new normal, adalah sesuatu yang bukan sahaja tidak boleh dipandang ringan, malah tidak dapat dielakkan. Suka atau tidak, kebiasaan yang baru ini perlu diamalkan dalam kehidupan kita demi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Pastinya untuk mengubah daripada kebiasaan yang lama kepada kebiasaan yang baru bukanlah sesuatu yang mudah. Hal ini menuntut kefahaman, pengorbanan dan kekuatan dalaman setiap orang. Kita perlu memotivasikan diri kita dengan melihat kepada perspektif menyeluruh dan bukan daripada sudut pandang individu semata-mata. Bagi umat Islam, kita perlu yakin bahawa apa yang dilakukan ini adalah untuk mendahulukan kepentingan awam berbanding kepentingan individu dengan mengaplikasikan konsep wiqayah atau pencegahan. Di dalam Al-Quran, konsep wiqayah atau pencegahan merujuk secara khusus kepada pencegahan dan pemeliharaan diri daripada seksa api neraka. Seorang ulama tafsir abad ke-12 Masihi, Ar-Raghib Al-Isfahani, menukilkan bahawa wiqayah juga membawa maksud pemeliharaan diri daripada pelbagai bentuk bahaya atau serangan yang boleh menyakitkan dan membawa kecelakaan. Dalam Islam, satu prinsip penting dalam perubatan ialah dirham al-wiqayah khairum min qintaril ilaj, yang membawa maksud usaha pencegahan yang sedikit lebih baik daripada usaha merawat yang berkali ganda banyaknya. Prinsip ini ditekankan semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, antaranya oleh sahabat baginda bernama Al-Harith ibn Qaladah yang merupakan seorang pakar perubatan. Apabila ditanya apakah asas kepada perubatan, Al-Harith ibn Qaladah menjawab, pencegahan. Hal ini jelas daripada banyak sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam yang menekankan konsep wiqayah. Misalnya menerusi hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, yang sakit janganlah mendatangi yang sihat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendekatan wiqayah atau pencegahan seperti yang dianjurkan dalam Islam dapat mengelakkan situasi seperti yang disebut oleh peribahasa Melayu, disangka tiada akan mengaram, ombak yang kecil diabaikan, yang membawa maksud mendapat bahaya kerana memandang ringan akan perkara atau bahaya yang kecil atau tidak kelihatan. SOP yang dikuatkuasakan merupakan satu usaha pencegahan yang menepati roh Islam.
Marilah sama-sama kita mematuhi SOP supaya kemaslahatan awam akan terpelihara, insya-Allah. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat, kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak. Intipati agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah. Wakaf telaga adalah sedekah yang paling afdal untuk ibu ayah kita yang telah meninggal dunia. Selama ini mereka banyak berjasa membesarkan kita. Ayo kita keluarkan sedikit rezeki yang kita ada untuk berwakaf buat ibu ayah kita yang tercinta. Segera rebut peluang untuk wakaf telaga bersama Serantau Muslim, dapat pahala jariah dan bantu orang yang susah. Layari segera wakaftelaga.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Dah lama kita tak kunjungi pesta buku kan? Yelah, sejak COVID melanda, rasa rindu pula. Tapi jangan risau. Saya dengar pesta buku digital akan diadakan dari 24 Mac sehingga 30 Mac 2022. Kita boleh mendapat diskaun e-buku IKIM sebanyak 15%. Tapi kenapa kita perlu beli e-buku? Sebab macam-macam kelebihan boleh kita dapat. Lebih murah, jimat, dapat dibaca segera. Saiz fail pun kecil. Dan satu akaun boleh digunakan pada 5 peranti yang berbeza dalam masa yang serentak. Telefon pintar, iPad, komputer, semua boleh. Oh, menarik tu. Macam mana nak beli? Layari je www.ikimniaga.my dan pilih e-buku IKIM. Lepas tu, tekan je pada buku yang kita nak dan kita akan dihantar ke laman sesawang eCentral. Untuk bantuan, WhatsApp je di 011-5769-5400. Cepat sementara promosi masih ada. Dua? Sekejap. Ini je kawan saya ni. Kalau beli barang mesti dua. Kasut dua, baju dua. Semualah dua. Sekarang dia tengah kembangkan lagi perniagaan. Nak beriklan pun pilih dua. Iklan di radio dan media sosial. Apa tunggu lagi? Inilah masanya. Promosikan perniagaan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan pakej yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyatakan bahawa pemakaian pelitup mulut dan hidung merupakan satu daripada langkah pencegahan bagi membendung penyebaran virus termasuk virus COVID-19. Justru memakai pelitup hidung dan mulut atau face mask ketika ini sudah menjadi norma baharu dalam kehidupan sejak penularan wabak pandemik COVID-19. Namun pastikan anda melupuskan pelitup mulut dan hidung yang telah digunakan dengan betul dan tidak membuang di merata-rata tempat bagi mengelakkan jangkitan kepada orang lain. IKIM kongsikan tips melupuskan pelitup hidung dan mulut yang disarankan oleh KKM. Pertama, putuskan bahagian tepi pada tali pelitup hidung dan mulut. Kedua, lipat pelitup mulut dan hidung anda ke arah dalam dengan kemas dan ikat menggunakan tali yang telah diputuskan. Ketiga, buang pelitup hidung dan mulut terpakai ke dalam tong sampah yang tertutup. Dan terakhir, cuci tangan dengan air sabun selepas membuang pelitup hidung dan mulut. Bersama kita memutuskan rantaian COVID-19 dengan mengamalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup hidung dan mulut ketika berada di luar dan kerap membasuh tangan menggunakan air dan sabun atau cecair pembasmi kuman. Pesanan putuskan rantaian COVID-19 ini dibawakan oleh IKIM. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terasa kelam setiap langkahku rasa rawan pilu memikirkan jalan hitam lagi hibah bila dugaan tak pernah sampai hujung
Seyogia ku terasa kesyahduan, terdengar seruan indah dibisikkan, terbimbas memori duka yang mencengkam. Ku terasa hati ini kepiluan, berderai air mataku. Sesungguhnya hati ini menangis tak terperi, mengenang dosa lalu kiri kanan. Ku terasa kelam munajat diri ini, memohon maghfirahmu. Sesungguhnya diriku ingin kembali padamu. Ku mohon kepadamu, berikan ku petunjuk ke arah kedua hasanah yang ku harapkannya. Jangan cabut nyawaku sebelum ku kembali ke jalan yang diredai dalam husnul khotimah. Sesungguhnya hati ini menangis tak terperi, mengenang dosa lalu kiri kanan. Ku terasa kelam munajat diri ini, memohon maghfirahmu. Sesungguhnya diri